Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, bagi saya kasihi pengurusi majlis Tuan Haji Yusuf, pengurusi surau Tuan Haji Ismail, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama berhimpun dalam satu majlis yang pastinya majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala kerana Nabi pun sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ila jannah, atau kama qala, sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, pasti Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puan, hidup ini kalau tak ada ilmu sangat berbeza dengan orang yang ada ilmu. Sebab Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran, hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Beza antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Orang yang ada maklumat dengan orang yang tak ada maklumat. Tuan-tuan, apabila kita tahu maklumat, kita banyak maklumat, kita tahu banyak data, kita akan lebih takut. Itu sebabnya pada hari ini kita kena banyak membaca. Allah Ta'ala pun turun ayat yang pertama pada Nabi Muhammad, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad tak reti membaca, Nabi Muhammad tak reti menulis. Namun begitu Allah Ta'ala suruhkan ayat, dia suruh Nabi itu membaca. Kan pelik namanya itu. Maksudnya ayat ni nak memaklumkan kepada kita semua, dengan membaca kita akan jadi manusia yang takut kepada Allah dan manusia yang dapat mengharmonikan dunia ini, bumi ini ke jalan Allah Azza wa Jalla. Oleh demikian tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran dan surah An-Nur ayat 55. Allah kata apa? Bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. An-Nur ayat 5. Apa kata Allah? Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman kepadanya, minkum wa 'amilus shalihat, bukan saja mereka ini beriman tetapi melakukan amal-amal soleh. Amal soleh ini banyak, bukan sembahyang semata-mata. Semua perkara-perkara yang baik itu adalah amalan yang soleh. Sebab Nabi pun sebut, innallaha tayyibun wa yuhibbut tayyib. Allah itu suka, Allah itu bersih, Allah itu baik dan suka kepada yang segala jenis kebaikan. Oleh sebab itu Allah kata, orang beriman dan mereka yang kedua melakukan amalan yang soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Mereka ini akan diberikan kepada mereka apa dia? Kepimpinan. Mereka akan diberi kepada mereka kekuatan untuk mentadbir atas muka bumi. Seperti mana orang-orang sebelum ini diberikan kekuatan untuk mentadbir muka bumi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, sekarang ni macam mana kita nak mentadbir? Jangan kata bumi, tuan-tuan, kita punya taman ni pun cukup lah. Kita nak tadbir apa nama bangunan ni, apa nama kampung ni, lupa ni. Sarai? Apa? Ha? Larai. Taman apa ni apa kawasan ni namanya Larai. Kita nak mentadbir Larai ni bukan senang. Saya pun duduk kawasan rumah saya. Kawasan rumah saya kat Bangi pun nak mentadbir Bangi tu bukan senang. Nak tadbir kawasan perumahan saya bukan senang. Puak masuk, masya-Allah. Dalam kawasan rumah saya tu, taman saya tu, dulu sebelum 2, 3, 4 tahun sebelum kita berpakat, tuan-tuan, satu minggu 2 atau 3 kereta Honda Accord atau Honda, dinamo Honda, hilang itu biasa. Itu Honda, tak masuk lagi Toyota, tak masuk lagi motor,
Waisuku, Waisuki dan sebagainya. Itu tak masuk lagi. Tuan-tuan, 1 bulan boleh mencecah 40 buah kereta hilang. Bayangkan tuan-tuan, orang mencuri, merompak, masuk rumah. Tapi kalau tak ada perpaduan, macam mana kita nak menghalang perkara tersebut? Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh kita ini bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu dan jangan berpecah belah. Bila berpecah inilah yang menyebabkan musuh-musuh Islam boleh masuk. Taman saya tuan-tuan, section 6, dia ada section ini. Tengok, kita belajar daripada apa yang berlaku. Section 6 mereka bersatu. Kutip duit. Mula-mula kutip, kami kutip RM700 ke RM800 nak buat pagar keliling. Sebab asalnya taman itu tidak ada pagar. Penduduk semua kena keluar duit RM700 ke RM800 untuk buat pagar keliling. Sebab rompakan masuk dengan begitu rakus kan. Sampai kan ada orang masuk tuan-tuan, dia ni bekas bersara daripada Malaysia Airlines ke mana tak ingat kan saya. Dia hilang emas. Dia ni suka simpan emas. Emas isteri, emas dia beli jongkong-jongkong ni disimpan kat rumah. Tahu tak disimpan kat mana? Dia simpan di bawah tong sampah. Macam mana tu? Tak termasuk akal. Sampai polis pun pening kepala. Dia simpan ni tai pula. Tong sampah. Di bawah tong sampah tu, di plastik tong sampah, bawah plastik tong sampah ada emas-emas. Nilai emas keseluruhan RM200,000. Masa dia ambil mengumpat tuan-tuan, sekejap antara buka puasa sampailah tarawih. Dia masuk, dia tak cari apa, dia tak masuk bilik lagi. Dia radah dulu orang dapur-dapur, termasuklah tong sampah. Dia dapat tong sampah tu tuan-tuan, dia keluar tanpa dia kacau bilik yang lain. Sebab apa? RM200,000 brother. Start daripada itulah kita pakat buat. Nak bagi tahu tuan-tuan, mula ada, alhamdulillah sekarang ni dah ada kad, dah ada segala-galanya. Yang menariknya, kami dapatlah satu nikmatnya tidak ada lagi gangguan-gangguan daripada perompak. Kebetulan depan rumah kami, kawasan rumah kami dia ada section 5. Section 5 ni mereka tak boleh nak bersatu. Nak buat, nak kutip duit, ada pula kata, sorry lah, saya beli memang nak suruh perompak masuk. Ada pula juga. Dia tak nak bayar, tapi jawapan dia sangat klise. Kenapa tak nak bayar? Tak apa, memang saya beli, memang tak nak kan. Minta maaf. Tak apalah, perompak nak masuk sila. Rumah saya tak ada apa-apa. Sampai peringkat tu, ada yang menjawab, ada yang kata tak payah bayar, rumah saya ada alam. Tuan-tuan, sehingga hari ini perompak masuk bukan saja masuk dengan biasa, bawa parang dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan membuat? Mereka tak takut. Sebab orang dalam section tu tak bersatu. Nampak tak? Bila tak bersatu, maka akan susahlah perkara ini akan kita nak selesaikan. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala dia kata apa? Bersatu dan jangan berpecah belah. Kalau nak berpecah, fazkuru ni'matallahi alaikum. Kembali kepada asal usul kamu yang asalnya kamu tak bersatu. Allah datangkan Muhammad untuk kamu bersatu padu. Jadi sekarang muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang saya nak kongsi pada malam ini, perkara-perkara yang boleh menyebabkan asbab dha'ful muslimin. Sebab-sebab yang menyebabkan kita ini jadi lemah. Kita ada sebab kenapa kita lemah. Kawasan kita ni dia lemah, mesti ada sebab. Kita kena muhasabah. Jadi kita kena muhasabah. Apa kekurangan kita? Sampaikan pengurusi sebut tadi, penglibatan semua pihak perlu. Yang tua, yang muda, yang berpangkat, tak berpangkat, semua disebut oleh para ulama. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kenapa mereka ini jadi sukar untuk bersatu padu? Umat Islam sukar untuk memperkukuhkan ekonomi mereka, kekuatan mereka yang Allah bagi tahu fatashadu wa tazhabari hukum, kekuatan kamu makin teruk dan akhirnya dirobek-robek oleh musuh-musuh Islam. Pertama, sebab umat Islam sudah ada cinta akan dunia dan tidak takut akan kematian. Apa bukti? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, punca manusia itu kita dapat lihat yang mereka ini cintakan dunia. Pertama, apabila adanya masjid-masjid dan surau-surau, tetapi masjid dan surau itu tak dapat dihidupkan dengan baik. Itu contoh pertama.
Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sedangkan Nabi ini dia nak galakkan kita datang ke masjid. Idza nudiya li salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bila azan saja Jumaat berkumandang, tinggalkan jual beli. Habis jual beli, habis kamu sembahyang, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Habis sembahyang, kamu pergilah bertebaran cari rezeki, tak salah. Nak jadi pangkat besar, silakan. Dengan pangkat besar macam-macam kita buat, betul tak? Dengan pangkat, dengan duit yang banyak, macam-macam kita boleh buat. Ni, surau kita boleh diekonkan. Saya tahu dalam hati tuan-tuan perempuan, lama mana Ustaz ceramah, panas kan? Saya tahu tuan-tuan, tak apa. Mula-mula kita sedikit, lama-lama kita akan ramai. Kutipan memang kita akan buat. Ingat, kutip buat ekon sudah selesai masalah, tak selesai lagi. Bubuh ekon kena fikir pula macam mana nak bagi cukup bayar bil ekon pula. Betul tak? Sekarang ni bil berapa sebulan? Tahu ya? Pengurusan bayar. Pengurusan bayar. Ya, pengurusan larai. Berapa agak-agak? Ha? Oh, dia bayar semua sekali. Termasuk dengan surau. Kalau macam tu bubuh ekon. Apa pening kepala? Betul tak? Dah dia tukarkan sekali. Biar semua pakat dapat pahala. Betul tak? Kan kita bayar bulan-bulan kan? So kurang-kurangnya ada juga sumbangan kita untuk surau. Tapi tuan-tuan perempuan suruh, ekon ni bukan lagi benda tasniah. Bukan lagi tasniah ni maksudnya tambahan-tambahan. Dia satu keperluan bagi yang memerlukan. Bagi yang cukup, dia jadi satu keperluan. Nak tidur, nak semayang, sama juga nak semayang. Dia nak tenang, dia kena sejuk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan perempuan, bayangkan bila kita semua kuat ekonomi, orang Islam kuat ekonomi, percayalah tuan-tuan, setiap orang boleh menderma. Setiap orang boleh berwakaf. Kalau bak surau ni, dia bukan derma biasa, dia panggil wakaf. Selagi surau itu menggunakan ekon tersebut, selagi itulah ia akan mendapat pahala yang cukup besar. Bayangkan ekon ni tak rosak lah 5 tahun, 10 tahun tuan-tuan. Ada dekat UKM tu, sudah hampir 30 tahun ekon dia masih elok. Cuma warna dah berubah. Dulu putih, sekarang dah kuning pun aku budak kiri lah. Nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, tahan lama. Orang yang wakaf tu dah meninggal dunia dah pun. Nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, bila kita ada duit. Namun begitu, jangan sampai kita ini kejar dunia sampai lupa akan akhirat. Sampai disebutkan oleh Nabi, hubbud dunya, cinta dunia yang teramat. Waktu maghrib isyak, apalah sangat tuan-tuan perempuan duduk kat surau dan masjid. Kadang-kadang sampai waktu maghrib isyak ni lah kita sibuk nak buat meeting. Saya pun kerja tuan-tuan. Saya ada pangkat, ada jawatan. Kadang-kadang saya ada jawatan, atas saya ada lagi jawatan. Kadang-kadang bos-bos ni dia kata apa? Okey, kita mesyuarat malam ni pukul 8 malam. Kita kan ada suara. Bebas bersuara. Apa salah kita cakap, bos, boleh tak kita buat mesyuarat 9.30 malam? Dia tanya saya, kenapa nak buat 9.30 semalam? Sebab saya kat masjid. Saya rasa gelisahlah kalau duduk kat luar. Kalau saya tak ceramah pun, saya memang duduk kat surau. Saya duduk kat ujung-ujung, kat belakang-belakang. Bukan tak nak duduk depan. Kalau duduk depan, saya penceramah tuan-tuan. Bidang saya fiqh fatwa. Kalau saya duduk depan, ustaz ceramah, dia pula meletup. Jadi baik kita duduk kat belakang, nyorok, kita pun dapat ilmu. Kalau kita ada, dia nak cakap pun, dia perlu sorang-sorang. Jadi oleh yang demikian, baiklah kita duduk kat belakang. Saya akan duduk sebab maghrib isyak itulah masa untuk kita bersama dengan masyarakat. Itu sebabnya ada setengah orang, maghrib isyak itulah dia nak meeting. Maghrib isyak lah nak jumpa customer. Maghrib isyak lah, masa itulah dia nak sibuk itu dan ini. Tuan-tuan perempuan, percayalah. Kalau kita terlalu kejarkan dunia, kita akan lupa akan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, antara punca manusia umat Islam itu makin lemah. Wa inna min asbabi dha'fil ummah dha'ful iman fi qulubina. Apabila keimanan makin kurang dalam hati umat Islam. Sekarang ni tuan-tuan, saya pun tak tahulah apa nak cakap. Manusia ni takkan komplit hidupnya tidak kalau tak ada 3 perkara. Pertama, kalau tidak ada akidah. Tuan-tuan, manusia tak ada akidah, dia takkan boleh hidup. Sebab kita ada sense, ada orang kata apa? Apa tu sense? Ha? Naluri, ya, naluri. Ada naluri. Bila kita ada masalah, kita nak mengadu pada siapa?
Macam Haji. Nama Puji. Syafiq. Apa? Salfa. Salfa. Safa. Sofa. Salfa. Sofa Marwah. Sofa. Okey, sofa. Bila kamu ada masalah, kat siapa kamu nak mengadu? Kita berdoa kepada Tuhan, dia automatically dia akan keluar doa. Sebab itu fitrah. Manusia ni kalau ada masalah, pertama dia akan cakap, aku nak mengadu kepada mak. Mak ada masalah. Cakap ke mak ada masalah. Mak cakap, aku pun masalah sekarang. Bapak kau kahwin seorang lagi, dah selesai masalah. Lagi terus tak boleh selesai masalah ni. Dia pun nak mengadu juga. Nak mengadu kat siapa? Mak dia dah meninggal dunia. Dia akan mengadu kat awak. Mak pun ada masalah nak mengadu kat kamu. Mengadu kat ayah pun ada masalah. Setiap manusia akan ada masalah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Minta dengan aku, wahai Muhammad, bagi tahu kat umat manusia, nak minta dengan aku sangat dekat dengan mereka. Tengok, manusia perlu akidah. Orang yang tak ada agama, dia akan jadi macam keseorangan. Baru ni saya dekat, saya bawa balik daripada Redak, pengurusan kita orang ada buat mesyuarat dekat situ, duduk kat situ kena guru, dia agak semua orang tak balik. Duduk kat situ, kebetulan masa tengah makan, saya jumpa dengan seorang orang putih. Duduk dengan lepak dengan orang putih ni, dia tengok saya pakai maghrib kan, nak pergi makan malam tu, kita pakai kopiah. Kadang-kadang saya pakai kopiah, saya pakai kain. Bila pakai kain pelekat, dia pun pelik. Sebab dia pakai spender saja. Masalah betul ni. Tapi dia tak ada agama. Saya ingat Johnson ke John dia panggil. Dia tu lah lebih kuat. Duduk tepi saya. Dia kata, kau ni agama apa dia tanya? Saya kata, I'm Muslim. Aku Muslim lah. Oh, kenapa aku tengok tadi grup-grup kau semandi dekat pantai, you pakai complete set dengan tudung, yang perempuan pakai tudung, yang lelaki tutup pakai baju bagai, manakala kami ni no, kami pakai spender je. Dia buang gitulah. Saya pun cakap, kami dalam agama kami ni, kami sangat jaga syariat gini. Dia kata, kenapa kamu kena jaga sangat? Saya pun cakap, sebab our God, Tuhan kami yang menyuruh kami buat begini. Wah, dia kata, dia suka. Dia kata, kamu ada agama dan kamu ada Tuhan kamu rujuk. Saya tak ada agama. Saya tak tahu nak sembah siapa. Sebab saya cari Tuhan tak jumpa. Saya kata, kau cari buat apa? Sekarang ni Tuhan dah ada dengan kita. Saya sembang-sembang, jangan sembang santai. Tak ada lah ceramah forum perdana macam ni. Hitam dia tuan-tuan. Orang macam ni kena sembang santai gitu. Tuan-tuan, saya kata sekarang ni kita nak cari Tuhan. Kalau jumpa Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu dah jadi makhluk. Kita nampak. Jadi Tuhan ini dia mesti luar daripada sifat makhluk. Dia adalah Khalik, Tuhan. Jadi saya kata, kita sembah. Dan kita bila ada masalah, kita akan merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Baru dia kata, oh, so you kalau ada masalah, you akan balik to God. Yes. I semayang malam, apa ni, buatlah sesuatu, I minta dengan Tuhan. Tuhan pasti akan bagi. Tengok, dia baru maksud kata, oh, menarik apabila kita ada Tuhan. So dia nak cuba kaji tentang Islam. Saya bagilah email saya apa semua kan. Tapi menariknya tuan-tuan, itu Islam. Bila agama ada, kita manusia ni ada akidah, hidup kita akan lebih tentram. Satu. Sebab kita ada tempat kita nak mengaji. Orang perempuan, you ada masalah, suami buat masalah, you nak ngadu kat siapa? Air mata keluar. Tak. Cakap ke anak pun tak faham. Mama kenapa nangis? Bapak kau buat masalah. Masalah apa? Okey dia main bola. Budak dia tak tahu apa. Oh, stres mak. Bang, waktu paling menarik malam kan. Kita semayang, kita sujud semayang, menangis keluar air mata. Akhirnya tuan-tuan ketenang. Tiba-tiba rasa tenang yang luar biasa. Saya ada masalah, saya manusia. Apabila saya ada masalah, saya sujud kepada Allah Ta'ala, saya rasa hilang segala masalah. Sebab apa?
Allah sayang. Manusia hidup itu mesti ada akidah. Yang kedua, kena ada syariat. Yang ketiga, kena ada akhlak. Akidah ada, syariat ada. Jadilah macam orang Quraisy. Dia ada akidah yang sesat. Dia sembah berhala-berhala, tetapi syariat tidak ada. Maka dia bunuh-membunuh. Ada pula dia ada undang-undang, tapi tak ada akidah. Hara juga. Dia kena komplit. Akidah kena cantik, syariat kena cantik. Yang paling penting juga iaitu akhlak. Ada orang akidahnya bagus, syariatnya bagus, tapi akhlaknya tak bagus. Mana akhlak tak bagus? Contoh, masjid atau surau yang ada solat Jumaat, parkingnya tak cukup. Dia datang waktu sembahyang, bagus. Dia azan di Jumaat, dia dah sampai ke tempat sembahyang. Dia sampai ke tempat sembahyang, dia sebab akidah dia bagus, dia nak ikut syariat, dia pun parking kereta. Bila parking kereta, parking tak ada, maka dia blok kereta orang. Bila blok kereta orang, dia masuk dalam masjid, habis sembahyang, dia berzikir 99 kali subhanallah dan seterusnya begitulah. Orang nak keluar tak boleh pergi hantar anak sekolah. Syariat, akidah bagus, syariat bagus, tapi akhlaknya tak ada. Yang lebih parah lagi, orang tu nak masuk pejabat, nak meeting pula, Allahu Akbar, tak boleh keluar. Bila sampai-sampai ni, kita nunggu hon-hon tak datang. Dia sampai-sampai, kenapa hon-hon ni? Ingat akhirat. Dia kena pula dah akhirat. Apa hal? Nak bagi tahu tuan-tuan, dia tak tahu akhlak. Dah tahu datang lambat, blok kereta orang, habis sembahyang cepat-cepat cabut. Ustaz, sembahyang sunat macam mana? Tak apa, sembahyang sunat depan ni. Sekarang ni kau dah blok kereta orang, takut orang nak cepat, takut orang ada kapal terbang nak terbang, dia sembahyang Jumaat dulu. Akhirnya muslimin-muslimat akhlak tak ada. Itu sebabnya manusia perlu ada 3 komponen. Cuma jadi rosaknya apabila manusia ni, yang pertama dah tak ada, akidah tak ada. Bila akidah tak ada, dia takkan ada syariat. Tuan-tuan dengar tak baru-baru ni isu apabila seorang perempuan dibuat report polis. Dia report so dia berzina, bukan sebab zina, bukan sebab rogol, tetapi sebab lelaki tu buang kondom. Dia report polis padahal sama-sama suku. Dia datang tu, saya nak fikir kenapa sampai peringkat report polis sampai begitu. Patutnya tutuplah keaiban. Bila pula dah masuk dalam mahkamah, dalam report polis, orang semua bakal tahu. Ada pula yang menyebar-nyebarkan, habis. Kenapa dia gitu? Orang dah tak ada mana. Dia bukan rasa bersalah dengan zina, tapi dia bersalah kerana apa? Sebab asal perjanjiannya, masa nak berzina, mesti pakai kondom. Tuan-tuan, orang Islam malu tuan-tuan. Bila tak ada agama, manusia muda tidak ada agama. Bila bercakap tentang Nabi, sudah. Cakap tentang Nabi, kita cakap, kita ikutlah sunnah Nabi. Ada yang cakap, sunnah tak relevan dah sekarang, dia kata. Dah 1400 dah Nabi itu, takkan boleh pakai lagi. Nak pakai jubah, nak pakai songkok, nak pakai kopiah, dah tak relevan lagi dah. Jubah dah tak relevan, dah jadi satu adat. Kita mempertikaikan apa yang Nabi Muhammad SAW buat. Ini cukup banyak. Itu sebab saya selalu sebut muslimin muslimat, bila iman tidak ada, agama tak ada, syariat tak ada, akhlak tak ada, maka kita akan rosak. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila idha'atis salawat wa ittiba'is syahawat, manusia jadi rosak, kekuatan kita lemah apabila sembahyang atau solat tidak lagi menjadi kita punya keutamaan. Itu yang cukup tadi. Baru ni kawan saya, dia buat kajian dekat penjara Kajang, Profesor Madya Datin Siti Zaleha. Dia ni pakar undang-undang kekeluargaan. Dia buat kajian dekat penjara Kajang, tuan-tuan. Mudah cerita, bila dia buat kajian, dia nak peratusan. 98% kebanyakan mereka tak boleh baca Quran dan mereka tak pernah solat ketika mereka melakukan jenayah. Tak solat.
Merompak tak solat, merokok tak solat, berzina tak solat, apa lagi, membunuh tak solat. Maknanya mereka tak pernah jaga solat. Itu sebabnya muslimin muslimat, apabila kita pemimpin rakyat umat Islam tak jaga solat, bagaimana mereka nak kuatkan perpaduan umat? Takkan. Itu sebabnya masjid tak nak hidup, itu surau tak nak hidup, sebab sembahyang bagi dia tak penting. Kecuali orang tu dianggap bahawa aku ni Allah dah bagi macam-macam dah. Dalam banyak-banyak kawasan di Putrajaya ni, aku dapat duduk dekat Larai. Larai. Dapat susah betul nak ingat nama. Larai. Duduk di Larai ni 200 lebih ribu. Dah. Mula-mula beli. Bang, kawasan rumah saya lagi 10 minit nak sampai ke Nilan. Ada satu kondo baru naik bawah AIOR. Buka dia saja tak 389 ribu. Itu tingkat bawah. Dia punya square feet 800 square feet. Kalau yang 1200 square feet lebih kurang 499 ribu. Itu dulu masa bangunan tak ada lagi. Sekarang bangunan dah ada, katanya dah mencecah sampai mencecah 500 ke 600 ribu. Tuan-tuan, kalau kita ni jenis orang yang bersyukur, dia akan ingat, baik aku perlu solat, aku perlu menunaikan ibadah, aku perlu datang bersama dengan komuniti untuk aku hidupkan komuniti. Bukan senang nak jahanamkan komuniti, lebih mudah berbanding kita nak menghidupkan komuniti. Sekarang ni tuan-tuan ramai-ramai ni boleh datang sama-sama dalam surau dan masjid ni tuan-tuan. Sebab apa? Kita dah butuhkan kekuatan. Tapi ingat, nak jatuhkan dia sangat mudah. Buat satu grup, dalam grup WhatsApp tu kita saling maki-maki antara satu sama lain. Memang confirm tak datang surau dah. Datang jumpa pula si Safwan. Marwah marah kepada Safwan. Contoh. Dah Marwah marah Safwan marah. Bila nak selesai masalah? Dan kita orang Islam ni kerja dia left group dan wujudkan grup baru. Bang, bila nak bersatu kita? Nampak? Akhirnya kita rugi. Itu sebabnya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bila tak ada jiwa nak jaga solat, maka tak ada habis. Dan itu sebab kata Imam Al-Qurtubi, antara tanda orang tu bersyukur, pertama dia akan jaga solawatul khamsah. Dia akan jaga 5 selawat yang 5. Itu yang betul-betul bersyukur. Kalau lagi yang bertambahkan kesyukuran itu, apa dia buat? Tuan-tuan, dia akan tambah lagi dengan solat-solat sunat. Itu penting. Sunat qabliyah, solat ba'diyah, ditambah duha, ditambah qiyamul lail. Qiyamul lail tak payah. Ada orang kata, ustaz, nak qiyamul lail ni kena bangun pukul 3. Tak. Pukul 3 ni yang bagi yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ya ayyuhal muddassir qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangun setengah malam. Kalau tak mampu, biar sikit lagi. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran banyak-banyak di waktu malam itu. Dan ini taklah dengan Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita mampu setengah malam, tak mampu lagi sikit dekat dengan waktu subuh. Lagi setengah jam tuan-tuan bangun nak waktu subuh. Tuan-tuan dah dapat tahajud. Ini bagi yang betul-betul menjaga waktu solat. Tuan-tuan, percayalah, orang yang jaga solat, dia tidak akan disisiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya ada kenal seorang kenalan di Pulau Pinang. Dia baik dengan saya tuan-tuan, baru dia dah lama nak kenal saya. Sehinggalah satu hari dia jumpa saya, dia pegang perut saya. Dia pegang, dia kata, ustaz, saya takkan balik ke Pulau Pinang sehingga saya dapat nombor peribadi ustaz. Itu susah. Saya bagi nombor PA. Saya bagi yang pertama tu dia tahu tak? Ini nombor PA ustaz. Mana awak tahu? Telefon dah dulu. Dah tak payah. Ustaz letak dalam Instagram. Betul juga dia. Dia minta nombor peribadi. Saya kata tu, untuk apa sebenarnya? Kalau nak tanya soalan, susah saya nak jawab. Sebab banyak soalan nanti. Sebab saya pun ada privacy juga. Nak tanya soalan, datang masjid atau surau. Saya akan jawab soalan. Tak, saya nak rapat dengan ustaz. Nak bersahabat dengan ustaz. Sebab saya nak kongsi banyak pengalaman. Saya asalnya orang yang sangat nakal. Apa jenis arak yang saya tak minum? Ustaz tanya saya. Ustaz kan buat kajian tentang arak kan? Ustaz nak tahu arak yang mana paling best? Tanya saya. Saya boleh cerita. Arak paling mahal, arak paling tak sedap, semua dia tahu. Rokok paling sedap, apa lagi? Cerut paling mahal, semua dia tahu.
Jenayah apa dia tak buat? Jenayah ni maksudnya bukan jenayah yang jahat-jahat lah. Maknanya jenayah Islam tu, judi apa yang dia tak buat, riba yang apa yang dia tak buat, semua dia buat Ustaz. Tapi Allah ajar saya sekali Ustaz, Allah ajar saya sekali, Allah bagi saya bisnes banyak, tapi Allah duga saya dengan LHDN. LHDN menyebabkan seseorang itu kembali ke jalan Allah. Hebat orang LHDN. Siapa LHDN ni kan? Baguslah tuan, tanyalah orang LHDN. Mamat ni dia tak pernah bayar cukai. Dia bayar cukai tapi dia banyak cilok. Suatu hari dia telah kena tuan. Dia tak kena, dia kata Ustaz, masa tu saya blur Ustaz, saya tak boleh nak selesai masalah saya. Bisnes banyak, itu banyak, ini banyak, macam-macam masuk. Tapi saya tak nak selesaikan masalah saya, tak boleh. Apa yang dia buat tuan? Dia diminta oleh seorang guru dia suruh sembahyang malam. Kali itu je sembahyangnya pun. Sembahyang malam minta Tuhan tolonglah tunjuk tengok. Bila ada masalah, padahal dia ni tak pernah sembahyang fardu pun. Dia kata pelik Ustaz. Saya ingat malam tu saya sembahyang hari Jumaat malam Sabtu. Dia cerita saya. Dia sembahyang tahajud 4 rakaat. Saya kadang-kadang nak tergelak sendiri. Kenapa? Saya sembahyang tahajud tu Zuhur, Maghrib, Isyak sebelum ni saya tak sembahyang pun. Isyak semalam saya tak sembahyang. Saya sembahyang tahajud. Tapi Allah tunjukkan saya, Allah jumpakan saya dengan seorang hamba Allah. Saya kenal orang tu. Orang tu kata kau pergi bayar zakat. Dia selesaikan dengan bayar zakat. Tuan-tuan, selesai masalah. Antara penyelesaian dia punya LHDN tu dengan zakat. Selesai masalah zakat. Cuma menarik masa dia bayar zakat tu, orang pusat zakat dia kata, tuan, ingat, zakat ni sebahagian daripada kewajipan-kewajipan Islam. Sekarang ni kami tolong untuk selesaikan masalah tuan. Tapi ingat, tuan takkan selesai masalah dengan Allah Ta'ala kalau sembahyang tak jadi. Orang tu dia macam terkejut. Dia orang kaya tuan. Dia macam terkejut apabila budak zakat ni macam tahu yang dia ni nak sembahyang. Dia kata, Ustaz, macam budak ni dah tampar saya Ustaz. Start daripada tu lah tuan. Dia jadi rapat. Dia tak pernah tengok apa itu program agama di TV. Tak pernah. Dia tak pernah type nama ustaz-ustaz dalam YouTube. Dia kata kalau saya type dalam YouTube, saya akan type golf. Sebab dia suka main golf. Sejak daripada masalah tu, Allah uji dengan masalah, dia mula pandai dah. Type nama Ustaz Ishaq Arif, keluar dalam YouTube. Type Ustaz Azhar Idrus, dah tahu dah. Dia orang pening. Dia dah mula tengok ceramah-ceramah agama. Tuan-tuan, ini kadang-kadang benda-benda yang kata-katakan hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Sebab sembahyang jagalah. Macam adik-adik yang muda-muda ni nak berjaya dalam hidup, jangan tinggal solat. You all tinggal solat, Allah tidak akan berkat hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu nombor 3. Antara punca manusia itu jadi hina-hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, wa min asbab ad-dha'f al-muslimin 'adamul i'dad lil 'adu wa ridha bi akhdhi hajatihim min 'aduwihim. Yang keempat, manusia atau orang Islam, mereka ini membiarkan orang-orang atau musuh-musuh Islam dia ambil tempat-tempat mereka atau hak-hak mereka. Contoh tuan-tuan, saya nak cerita. Tuan-tuan, kita orang Islam, kita selalu cakap kita orang Islam mesti kena kuat ekonomi. Apa yang kita buat yang menguatkan ekonomi kita orang Islam? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan jual kopiah, kopiah dibuat oleh orang bukan Islam, China. Tuan-tuan buat baju, beli baju, apa nama? Baju keluar, apa benda? Made in China. Tak apalah, itu kekuatan mereka. Cumanya tuan-tuan, yang perlu kita ambil perhatian sekarang ni, macam mana kita nak kukuhkan kita punya ekonomi. Contoh, kita tengok orang Islam kita, orang Melayu kita jual nasi lemak. Kita mesti nak tolong orang yang apa? Yang jual nasi lemak, betul tak? Kita tengok makcik-makcik, kakak-kakak jual apa nama? Ialah kita lalu tengok dia jual cempedak. Kita mesti nak beli cempedak. Semalam malam saya dekat Muazzam Shah pada forum malam, tunggu balik ke Kuala Lumpur.
Bila sampai petang, nak sampai ke Muazzam tuan-tuan, sepanjang jalan 70 km tu, daripada mana, daripada Negeri Sembilan tu, kiri kanan ni hutan tu. Saya tidur je tuan-tuan, ada orang tuan bawa. Dia kata dia nak mengunyah pun dia tak berani nak berhenti. Sebab kedai-kedai banyak, orang kata apa? Ialah tepi-tepi ada yang tutup, ada yang buka. Lepas tu tengok macam orang tak ada, lori pun banyak. Cuma bila sampai ke Muazzam tu, saya pun tak apa, kita berhenti, lapar. Nak carilah macam kuih-kuih nak makan petang sebelum makan malam tu. Bila kami pusing dalam kawasan tu, tengok ada kakak-kakak menjual. Dia jual apa? Jual cempedak. Jual cempedak. Bila saya duduk dekat masuk apa ni, masa nak beli cempedak tu, saya pun tanya, masuk sampai-sampai, ustaz, malam ni forum ya? Malam ni forum. Ni ustaz nak beli cempedak. Boleh ustaz, berapa cempedak ni? Murah ni ustaz. Berapa? RM3. RM3. Okey lah. Ustaz kata bagilah RM5. Dia pun buruh RM5. Bila ustaz balik, ustaz tak tengok dah. Balik, buka dalam dekat masa dekat hotel tu, buka bekal. Memang 3 biji. Tapi 3 biji tu betul-betul biji. Dia punya kulit tu, orang kata apa? Kalau kita buang tu, dia macam kulit nipis. Dia goreng, cempedak tu kulit nipis. Bang, kau jawablah depan Allah. Saya beli cempedak, bukan biji cempedak. Macam mana kita nak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau katakan kita banyak cempedak, itu adalah isi sikit, patutnya jangan bagi 3 juga, betul tak? Kita tambah jadi 6 sebab isi tak ada. Sepatutnya begitu. Sebab kita kena ada timbal balik. Namun begitu tuan-tuan, apa jadi? Tak apalah, saya kata Masya Allah, kalau macam ni, macam mana kita nak berjaya? Yang kedua, tengah hari tadi, lepas mesyuarat, pergi makan. Makan-makan, saya tadi, dia ni, tuan-tuan, kalau orang bisnes orang Melayu ni, memang saya sokong sangat-sangat. Sebab saya jaga halal, tuan-tuan, saya tahu. Berapa ramai orang bukan Islam minta sini halal. Tuan-tuan tak boleh marahkan dia orang. Setiap bulan kita mesyuarat, ada 200 ke 300 permohonan. 200 permohonan tu syarikat bukan bumi putra. Mereka cukup syarat. Ayam daripada ayam mas, ayam ikan ambil daripada tempat yang betul. Produk-produk semua daripada sumber yang halal. Dia mesti berangkai halal dia dapat dia halal. Hanya baki 100 lagi tu bagi duit. Satu kumpulan yang dapat halal dan satu kumpulan tak dapat halal. Bayangkan daripada 100 tu 50 dia dapat. 50 dia tak dapat, contoh. Kenapa tak dapat? Tak ikut syarat. Kenapa jadi begitu tuan-tuan? Sebab mereka ini bagi peluang kepada orang bukan Islam untuk ambil apa yang mereka miliki. Patutnya macam nasi lemak, macam tu kita lah mendominasi, betul tak? Sebab barang asas kita ambil dengan dia orang. Ikan masin, ikan bilis ambil dengan dia orang. Sambal ambil dengan dia orang. Kan kedai-kedai macam gedung-gedung besar kan banyak milik orang bukan Islam kan. Ia cukup, tapi kenapa kita pula nak bagi benda-benda macam tu pun dia orang yang buat. Kuih pau dia orang buat, biskut dia orang buat. Tak ada benda yang kita orang Islam nak buat. Ada orang kata ada ustaz kita buat, tapi masalah saya dah beli tak? Beli yang orang Islam punya, makan isinya tak ada. Pau semata-mata pau. Kuih karipap, dia panggil karipap angin. Buka angin keluar. Bang, kenapa begitu bang? Tak boleh kita jaga kualiti. Itu yang Nabi kata, manjadda wajada. Kalau buat sungguh-sungguh, dia akan dapat. Bahkan sekarang ni tuan-tuan, halal Malaysia, dia bagi pula, dia panggil halal, dia panggil sijil halal makruh. Bayar RM200, makcik-makcik yang jual nasi lemak tu boleh dapat sijil halal. Sebab nak tolong makcik-makcik. Tapi kita tak bagi kepada syarikat-syarikat besar. Kita bagi pada makcik-makcik. Dia masak dekat rumah dia. Dekat rumah, patut tak boleh, kena ada kilat. Dia boleh dapat sijil halal. Saudara umat, nak tolong juga orang Islam. Tapi malangnya orang Islam tak bersungguh-sungguh dalam berusaha. Itu sebabnya kalau kita tidak ada ta'awun, tidak ada tolong-menolong, maka akan bawa kepada apa? Akan bawa kepada ruang-ruang kepada orang-orang
yang tak suka kepada orang Islam. Bila orang bukan Islam, dia bukan tahu halal dan haram. Dia nak tahu aku dapat untung. Penyembelihan. Dia dapat sijil penyembelihan. Mula-mula dapat, lama kelamaan apa yang akan berlaku? Saya tanya, kita orang tanya bahagian audit ataupun bahagian yang dibuat pemantauan. Kalau 10 ekor sembelih, mesti ada seekor yang mati. Dipanggil mati bangkai. Dari kalau paling sikit 12,000. Paling sikit 12,000 ekor. Tuan-tuan tengok, kalau 12,000 ekor, setiap 10 ada seekor mati bangkai. Rasa-rasa kalau kita tak ada agama, tuan-tuan, saya jual atau tidak? Kalau saya ni bukan orang Islam, apa saya akan buat? Tak sebelumnya, cuma mati lemas. Mati lemas, mati tenggelam. Apa saya akan buat? Saya akan jual. Sebab seekor tu berapa belas ringgit? 16 ringgit. 16 ringgit. Tuan-tuan tengok, 16 ringgit. Kalikan kalau daripada 12,000 tu kita tolak berapa banyak? Buruk pun tuan-tuan adalah dalam 50 ekor. 50 ekor tu berapa banyak pak? Kalau tak ada agama, kita akan jual dan kita pasti akan bagi orang. Tapi tuan-tuan buat. Sebab kita ni selalu tidak buat benda yang Nabi suruh, tak buat apa yang sahabat suruh, maka akhirnya kita juga yang akan rugi. Itu sebabnya muslimin muslimat beringat sebelum Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita apa yang berlaku seperti di Syria. Sekarang ni tak ada apa dah. Syria tak ada apa dah. Saya belajar kat Syria, apa yang tak ada dari situ dah. Tuan-tuan pergi kubur sahabat ada, kubur Nabi-Nabi ada, sejarah Islam ada, pemandangan cantik, pantai cantik. Tuan-tuan, sekarang dah tak ada apa dah. Yang hanya tinggal bandar Damsyik saja. Tahun ni saya dimaklumkan, dia orang nak buka, siapa nak pergi Syria boleh pergi ke Damsyik. Siapa nak pergi Damsyik ada apa? Keliling Damsyik semua hancur. Tuan-tuan tengok dalam Google, hancur dah gambar-gambar. Nak maklum tuan-tuan, jangan kandi sampai peringkat umat Islam jadi hina dan tidak. Sedangkan orang Islam kuat. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tuan-tuan, itu nombor 4. Nombor 5, antara punca umat Islam itu jadi lemah, at-tafarruq wa ikhtilaf wa adamu jam'il kalimah wa adam ittihadi wa ta'awun. Antara punca orang Islam ini menjadi lemah dan tidak kuat apabila mereka ini berpecah belah sesama sendiri. Ini pun penting. Berpecah-pecah tambah-tambah dalam isu-isu yang kecil-kecil. Contohlah tuan-tuan, kita dalam komuniti kita ni pasti akan ada masalah. Tak setuju dengan Haji Yusof, tak setuju dengan Haji Ismail, tak ujuk. Akan ada tuan-tuan, tapi Allah dah beritahu wasyawirhum fil amri, berbincanglah. Jangan kita ini rosakkan kita punya kekuatan hanya dengan masalah-masalah kecil. Contoh, kita nak marah budak-budak. Budak-budak datang, kita nak gaduh, nak halau budak-budak tu. Budak-budak mana bising, tolong hantar balik. Bila hantar balik, bapa, mak semua pakai balik. Tinggallah kau sorang-sorang kat sini. Tak selesai masalah. Itu sebabnya Nabi Muhammad, dia selesaikan masalah dengan bijaksana. Nabi bawa siapa? Apa nama? Al-Hasan dan Al-Husain datang semayang dekat dalam Masjid Nabawi, Masjid Nabi tu. Nabi jadi imam. Dalam riwayat kata Al-Husain naik atas belakang Nabi. Nabi tak bangun-bangun pun. Sahabat-sahabat penuh kat belakang ni, duduk semayang, duduk sujud belakang Nabi Muhammad SAW. Nabi tak angkat-angkat kepala tu. Tapi menariknya tuan-tuan, apa yang berlaku? Sahabat Nabi Muhammad SAW sabar dan terus berdoa. Bila habis baru tanya, ya Rasulullah, kenapa kau lambat bangun tadi? Adakah wahyu turun? Tak. Husain main kat belakang. Aku tak nak kacau. Cuba kalau tu imam kita tuan-tuan. Budak atas belakang dari yang tadi depan saya berlari-lari. Kalau ikutkan kalau ikut yang orang belajar, dia belajar, dia kata Nabi tengah tahan kan? Tahan ni kalau bukan solat berjemaah. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, Allahu Akbar sembahyang seorang-seorang, orang lalu, boleh tahan ni, boleh tahan. Boleh tahan. Jangan bagi lalu. Dia lalu lagi, kuat sikit lagi. Kuat lagi. Kuat lagi, karate terus. Tapi tak ada dah sampai. Selalu awak ni dia cabut lagi dah. Nampak? Budak ada yang tak berapa nak cerit, kalau budak lagi.
Dalam hati tu budak, kau lalu saya kau jaga. Lalu semua budak tu berlari. Pum, dia tahan kaki. Tergolek budak tu. Padan muka kau. Bunyi. Tengah sembahyang. Geram punya hati. Bang, bang tak selesai masalah. Budak-budak ni kalau tak digalakkan datang masjid, dia orang takkan kenal apa itu Islam. Sungguh. Anak saya mula datang masjid, dia tak tahu apa pun, tak buka sembahyang pun. Saya kuliah ni, dia duduk kat belakang main. Berpeluk main. Kita tahu dia main. Lepas sembahyang apa, tengok. Saya baca tak banyak, saya baca pendek-pendek. Habis sembahyang saya pun tanya. Tengok jumpa kat luar. Berpeluk ni anak ni. Adik, kenapa berpeluk ni? Adik buat apa? Main ni, tak sembahyang ni. Tak ada lah. Panaslah papa. Papa baca panjang sangat, dia marah saya pula. Udah, tapi sekarang tuan-tuan, dah tingkatan satu. Sebab saya selalu bawa dia pergi masjid dan surau. Sekarang ni saya dah tak pergi kat surau kat rumah, sebab saya pergi ke masjid surau-surau lain. Dia pergi sendiri dengan kawan-kawan dia. Sebab dia kata tak biasa kalau sembahyang kat rumah. Dia nak sembahyang dengan dekat surau, nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa seorang namanya Haji Yusuf. Bukan Haji Yusuf ni. Ada seorang orang surau, dia suka bagi makan budak-budak. Tuan-tuan bayangkan. Bila budak-budak datang surau, suka datang surau, bang, bila dia orang membesar, dia akan ingat kepada kita. Itu sebabnya kita jangan bergaduh dalam isu-isu kecil. Budak-budak ni isu kecil. Budak datang masjid itu isu kecil. Yang sekarang ni bapak budak tak datang masjid, itu besar masalah. Macam mana nak buat? So kita kena fikir macam mana nak tarik makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, akak-akak ke atas tu, dia datang. Ada macam-macam cara. Itu sebabnya kita boleh buat. Dan saya cuba buat ni geng-geng muda ni tuan-tuan. Ni seorang orang tua tak tahu mana datang. Ni geng-geng dia ni, geng muda kat luar tu, geng muda dia orang buat rakaman. Ni mana pula dia? Geng. Semua geng-geng tu kan, dia orang muda-muda. Dia orang buat untuk hidupkan program-program agama. Dia ada cawangan, geng dekat Pucuk, dia akan ikut geng belah-belah Pucuk. Yang Syalab akan ikut geng. Dia geng grup dia ni tuan. Nak bagi tahu, kita kena buat sesuatu. Dia tak boleh duduk saja. Kenapa tak datang marah-marah, tak boleh. Kita kena buat sesuatu. Buat program. Perbanyakkan program. Bila banyak program, insya-Allah diorang ini akan datang. Tambah-tambah orang-orang muda, diorang kena cara orang muda tuan-tuan. Kalau tidak, memang tak jalan diorang. Itu macam saya mengajar fiqh. Lalu orang mengajar fiqh, saya kat universiti pun saya gunakan kaedah yang sama. Saya akan mengajar dan saya buka soalan. Sebab orang muda dia tanya soalan. Saya takkan baca panjang-panjang lama-lama. Bahkan saya akan baca dulu kat rumah. Saya akan baca kat rumah, okey, lebih kurang 5 perenggan ni, apa benda yang kitab ni nak. Sampai saya akan terus syarah ni. Tak ada dah saya baca. Adapun air itu kembalilah kepada tuannya. Yang nya itu balik. Sudah, nangis orang. Terus tak datang orang. Tak, kita kena ada transformasi lah, kena berubah. Kecuali orang tu memang nak belajar kitab. A to A pula, A to Z. Daripada kulit ke kulit, baca daripada satu, itu lain. Memang dia nak belajar sungguh-sungguh. Itu ada dalam bilik saya. Dia orang datang ke bilik saya, dia orang ada 5-6 orang baca. Itu memang baca satu huruf ke satu huruf. Itu memang saya bagi tahu. Itu hanya untuk orang-orang yang nak. Tapi kalau kat surau, kat masjid mengajar itu yang ramai tersadar tepi dinding. Bukan yang ni. Tersadar, dah habis lah. Cepat betul ustaz tu mengajar. Memang kau tidur lama. Macam mana nak habis? Tuan-tuan. Manakala yang terakhir, muslimin muslimat, bagaimana kita nak memastikan orang Islam itu kuat, tak lain dan tak bukan, ataupun menunjukkan orang Islam itu lemah, apabila ada ta'awun bainal muslimin. Tidak ada saling bantu-membantu antara Islam. Ini penting. Yang terakhir, ta'awun ni macam-macam cara. Tuan-tuan boleh buat macam-macam cara. Tuan-tuan akan, orang kata apa? Akan lihat ta'awun ni penting. Orang muda cara orang muda, orang tua cara orang tua, orang kaya cara orang kaya, orang miskin cara orang miskin. Tuan-tuan, kalau kita dapat saling bantu-membantu ni, saya yakin kita akan berjaya. Percayalah tuan-tuan. Cuma kita kena ada usul. Kita kena ada strategi. Macam mana kita nak memastikan kita punya kawasan kita ini, taman kita ini menjadi satu taman baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pasti boleh. Tolong-tolong. Kalau tidak, kita tidak akan maju dan kita tidak akan berjaya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi sampai di Madinah, apa yang Nabi buat tuan-tuan? Nabi ambil kumpulan apa? Kumpulan yang pandai bisnes, satu kumpulan. Okey, yang pandai bisnes ni akan jadi mentor kepada
yang nak minat kepada bisnes, kamu akan belajar. Ada satu kumpulan pula yang minatnya mengaji, belajar. Siapa dia? Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia panggil Ahli Suffah. Ahli Suffah ni kerja dia akan duduk di pinggir belakang Masjid Nabawi. Dia orang ni kerja dia hafal semua hadis-hadis Nabi SAW. Hebat. Satu kumpulan. Dia orang ni takkan dipandang hina oleh orang-orang lain. Yang bisnes-bisnesmen ni, dia tengok Abu Hurairah, apalah kau ni. Dia panggil Ahli Suffah ni sebab dia pakai baju cotton. Cotton ni baju yang murah lah dulu. Paling murah. Siapa panggil Ahli Sufi tu panggil Sufi-Sufi. Orang Sufi ni dia pakai pakaian yang daripada cotton. Cotton benar dia tak cantik lah. Jadi akhirnya tuan-tuan, dia orang ni dipanggil sebagai orang yang tawaduk, orang yang tak fikir akan dunia, dia fikir akhirat. Tapi ingat, Abdurrahman bin Auf orang kaya, bila jumpa Abu Hurairah, dia cium tangan Abu Hurairah. Kenapa? Sebab dia menghormati. Abu Hurairah menghabiskan masa dia untuk apa? Untuk akhirat. Nampak? Habiskan masa untuk sebarkan hadis-hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu, dia orang saling tolong-menolong. Yang kaya tolong orang miskin tolong pula orang kaya. Jadi itu yang akan menyebabkan kita jadi kuat dan jadi kukuh apabila kita bersama-sama dalam satu komuniti. Ini sangat penting, tuan-tuan. Dan saya amalkan dan saya cuba buat benda ini di taman saya. Biar walaupun ada lah yang pada masa tak mau bayar, macam guard kita kena bayar. Guard tak bayar tak boleh, tuan-tuan. Dia punya facility kita bayar. Saya tak tahu kat sini nak naik ke atas dia kena pakai kad. Tak payah kan. Okey lagi. Kawasan rumah saya tu nak naik ke atas dia mesti pakai kad. Tak bayar tak boleh naik. Boleh naik pakai tangga. Itu pun kalau boleh masuk lah, sebab dia pakai pintu kan. Nak naik ke atas pakai pintu juga. Kad tak function. Itu kawasan yang kondo yang saya cerita. Kawasan taman saya, guard pintu tak terbuka. Tapi tuan-tuan, sungguh apabila kita rapat, hubungan kita pun rapat. Surau, alhamdulillah, masjid saya tu, Bukit Mahkota tu, solat subuh mencecah, orang kata apa, 800 ke 1000 orang subuh. Kalau nak kata dia orang tu pencin semua, tak. Semua tu pagi-pagi tu driver datang ambil. Driver datang ambil. Yang jadi ramai tu sebab driver pun semayang juga. Driver datang nak ambil bos datang semayang. Takkan dia tunggu kat depan rumah. Bos akan tanya, kau tak semayang ke? Dah, nanti kan saya semayang dekat Arif Na'am. Mana boleh? Datang semayang, jumpa bos, ambil bos, terus pergi balik ke rumah. Ataupun balik ke rumah, ambil bos, datang masjid semayang dulu, baru pergi ke Putrajaya. Tuan-tuan, jadi hidup. Sebab apa? Hubungan tu baik. Tapi duduk dalam taman tu, tak ada pakai. Dalam surau, tak ada pakai. Yang ni pakai kopiah, yang ni pakai songkok, yang ni tak pakai. Kita pun tak tahu dia ni datuk ke, dia ni profesor ke, dia ni pangkat besar ke, pangkat kecil. Rupanya sadar kat ni, ada seorang tu baru, ni geng baru. Sadar je ni, janggut besar. Rupanya tuan-tuan, Tansi bekas orang besar dalam sebuah agensi dekat Putrajaya. Tuan-tuan, sadar kat ni. Orang pun tak tahu. Ada budak panggil pakcik. Pakcik, boleh saya duduk kat tepi tu pakcik. Tanya pakcik, dia pun tahu, dia kata maaf. Maknanya dalam masjid tak mengajar kita ada pangkat. Dalam taman tidak mengajar kita ada pangkat. Semua kita adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apabila kita ini terlalu sombong, maka kita akan jadi rosak. Oleh kerana itu, tuan-tuan, fikir pada benda yang lebih besar. Jangan fikir pada benda yang kecil. Orang yang hebat, dia akan fikir pada benda yang lebih besar dan utama. Yang penting kita fikir sekarang ni, macam mana generasi kita akan datang. Bagaimana mereka ini nak hidup harmoni. Bagaimana mereka nak hidup sesama manusia itu boleh ada toleransi. Orang bukan Islam menghormati Islam, orang bukan Islam, orang Islam menghormati orang bukan Islam. Dulu tak ada isu betul. Sekarang dah macam-macam. Sampai pertikai azan, sampai pertikai tulisan Jawi. Ini semua tidak penting. Maknanya sudah ada bibit-bibit yang nak membawa kepada perbalahan. Ini yang saya risaukan, tuan-tuan. Sebab apa? Kita akan mati. Anak-anak kita akan besar. Sekarang ni kalau tak boleh baca Jawi, saya pun risau juga. Anak saya yang lelaki,
Ya, suruh baca Jawi. Sebab kita risau satu hari nanti bahasa Jawi dah tak ada akan betul. Risau. Itu sebabnya kita kena fikir yang lebih besar. Macam mana kita nak pastikan generasi kita ini bukan generasi yang jahil, bukan generasi yang miskin, bukan generasi yang patuh ke dana, tetapi generasi yang mampu mempertumbuhkan ekonomi. Jadi mari kita sama-sama bermuhasabah. Semoga tuan-tuan taman kita ini di flat kawasan rumah kita ni dapat sama-sama kita hidupkan dan jadikan ia satu tempat untuk kita mengeratkan silaturahmi, insya-Allah. Wallahu a'lam. Semoga 6 perkara itu dapat kita amalkan bersama, insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Baik. Soalan kan? Baik. Tuan-tuan, saya faham Haji meluahkan perasaan ada usaha-usaha untuk menyekat daripada ceramah dan sebagainya. Saya yang terlibat dengan ceramah. Saya dah terlibat dengan ceramah ini lebih daripada 14 tahun. Di surau, di masjid, saya mula ceramah di surau, di Putrajaya, di Muhajirin, Persen 9. Masa tu 5 orang. Tak baik, 5-6 orang itulah. Ada yang dah meninggal dunia tu tuan. Tapi alhamdulillah tuan, dalam ramai-ramai itu sekarang dah ramai. Sebab apa? Sebab kita konsisten daripada dulu. Kalau nak tengok daripada usaha-usaha itu, usaha ceramah, saya tengok tidak ada bezanya. Usaha untuk menyekat tu tidaklah begitu ketara sangat. Cuma dalam laman sosial nampak begitu ketara. Tapi sebenarnya tidak. Cuma ada sebahagian-sebahagian yang mungkin membawa kepada kontroversi isu-isu tertentu. Cuma yang menyuarakan perkara ini adalah mereka yang bukan Islam. Jadi bila orang bukan Islam membincangkan isu-isu tentang Islam, itu yang jadi pelik. Tapi kalau tuan-tuan tengok video-video yang ada sebelum yang tersebar ni, semua tu zaman dulu punya cerita. Masa mula-mula Dr. Zakir Naik sampai ke Malaysia. Itu sebabnya apabila perkara ini dibawa diketengahkan semula atau dihidupkan balik, dia menimbulkan perbalahan sesama orang Islam. Itu sebab sekarang ni bila nak cakap tentang orang bukan Islam, kita sendiri pun kena fikir balik. Macam mana sekarang ni? Saya pergi ke Singapura. Kenapa Singapura itu orang Islam sangat lapar? Sebab orang bukan Islam di sana dia tak bagi bantuan langsung kepada orang Islam. Bukan saja orang Islam, agama-agama lain pun dia tak bagi. Dia orang nak buat masjid $4 juta. Dia bukan pakai duit
jabatan agama ni, jabatan agama tak bagi satu sen ni, kerajaan tak pernah lagi. Dia pakai duit komuniti. Tuan-tuan bayangkan saya pergi, Ustaz Kazim pergi, Ustaz macam-macam Ustaz pergi. Tuan-tuan bayangkan, tak sampai 3 tahun dapat cuti 4 juta lebih. Dan masjid ni sekarang ni teragam minta besar, penuh orang supaya, sebab mereka ni bersatu padu. So sekarang ni apa yang Nabi cakap tadi, dia balik kepada kita balik. Kalau kita tak kuat, pertama tak kuat kita punya perpaduan, maka orang bukan Islam akan bercakap apa saja. Satu. Yang kedua, ustaz-ustaz pun dia kena bersatu padu juga. Tak bolehlah ustaz A kutuk ustaz B, ustaz B kutuk balik ustaz A. Bila nak selesai masalah? Betul tak? Dia orang pun pening. Dia kata muncullah, dah bergaduh ni. Kumpulan ni kata, ini geng bid'ah. Berzikir lepas bayar, neraka, kullu bid'atin dolalah. Tengok kan? Orang yang yang buat bid'ah ini masuk neraka. Jadi geng-geng yang bukan Islam ni pula dengar, ish, dia kata wujud tak masuk Islam. Sekarang ni dia kata kita neraka, masuk Islam neraka balik. Tuan-tuan, kita bergaduh, padahal benda tu boleh dibincang dengan ilmiah. Itu sebab saya kata jangan bergaduh dengan isu-isu kecil. Malu bawa bukan Islam. Malu. Nombor 3, kenapa jadi macam ni? Apabila orang mempertikaikan agama kita, apabila kita pemimpin, kita orang Islam sendiri tidak menjaga keharmonian orang Islam. Itu sebab itu sangat penting. Saya lihat kesilapan kita ini Allah dah beritahu dalam Quran. Bukan yang kita boleh reka tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul. Ya Allah, wahai orang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul. Wala tanazamu fatafshalu wa tazhabu rihukum. Jangan berbalah, sebab apa? Bila kamu berbalah, kekuatan kamu akan hilang. Itu saya sebutkan tadi, bila kekuatan kita kuat, habis. Jangan kata ekonomi. Kita nak berdakwah pun tak boleh. Sila air bulan jadi macam apa yang berlaku kat Singapura. Azan pun tak boleh. Itu saya tertarik dengan tajuk ni. Sekarang ni kita azan, jangan ada dalam hati orang Islam kata dalam Mekah itu azan. Satu. Bila azan, datanglah surau kita. Percayalah tuan-tuan. Singapura, dia orang buat kajian. Masa nak arah masjid, jangan bagi kuat sampai kat luar. Sebab dia kata apa? Azan kuat macam mana pun, orang yang sama juga datang ke surau. Di poin juga kajian masa itu. Jadi nak bagi tahu, salah. Orang Islam ke salah orang Islam? Salah orang Islam. Itu sebab ni sekarang, apabila kekuatan dah tak ada, dia orang boleh bercakap pula dah macam-macam. Lepas tu dikaitkan dengan undang-undang yang sedia ada, lagi dah mending kembali. Jadi sebab muslim-muslimat, kita kena balik kepada perpaduan kembali. Orang Islam kena kuat dan jangan mempertikaikan antara satu sama lain. Ini tak dulu bila cakap bahawa wudu, kita orang Islam tinggi yang hina wudu. Betul tak? Bila cakap bahawa wudu, semua orang Islam tinggi yang mempertikaikan wudu. Apa dia wudu? Bila kita bercakap tentang apa nama perpaduan orang Islam, kita kata kita kena toleransi. Ni toleransi dan akhirnya kita menggadaikan agama kita sendiri. Wa'iyah kita. Itu yang kena berhati-hati ya. Ini kemudian ada soalan yang masuk. Assalamualaikum, Datuk, menarik perkongsian Datuk malam ni. Ini soalan live. Boleh Datuk share bagaimana kita nak kukuhkan hubungan kita dengan keluarga sebelum ke perkara lain. Terima kasih. Tuan-tuan, ni pun mufti wilayah dah sebut. Dia timbulkan kesangsian dan keraguan. Apa ni? Kerisauan. Apabila kes perceraian bertambah setiap tahun. Anak lahir tanpa bapa meningkat setiap tahun. Daftar ada dengan dengan bahagian pendaftaran negara. Tuan-tuan, kenapa jadi begini? Kerana kita tidak belajar bagaimana Nabi SAW mengeratkan suatu rahmi antara keluarga dalam rumah. Sekarang ni tambah-tambah pula zaman IT. Setiap orang ada PUBG. Main game, bapa main game lawan mak, mak main game lawan anak. Bagus gitu. Ini tak, sekarang tak macam tu lah. Anak-anak lawan dengan kawan-kawan dekat jiran tetangga. Dia masuk mana-mana pun saya boleh tahu. Bercakap sama-sama dia. Hubungan silaturahmi bila tanya. Bila time makan, ayah aku pegang handphone. Mak tanya kenapa jawab. Dan tutuplah handphone tu. Ni jabat lah. Orang bos minta lah. Bos pun satu hal. Masa ni baru nak minta. Dekat pejabat dia tak minta. Saya
Bawah saya ada staff. Malam waktu makan saya takkan tanya langsung. Malam saya kat masjid dan di luar pun saya tak akan. Saya akan tanya esok pukul 8 pagi baru saya WhatsApp. Benda dia dah siap atau tidak? Kita tahu orang ada keluarga kan. Kecuali lah benda mustahak sangat, barulah saya akan tanya. Kau tahu buat. Tu kadang-kadang sampai peringkat waktu makan pun kita ganggu dengan benda-benda macam ni. Tu sebab Datuk Dr. Muhayyar kata apa? Dia tak syarat masuk dalam bilik kawasan makan tu, letak dalam bangku. Saya tengok bapak pula risau, mak risau, anak risau, semua risau. Alhamdulillah. Salam Ustaz, adakah kita perlu left group yang memecah belahkan kebersatuan kita dengan unsur politik yang tidak baik? Saya mencadangkan left group. Benda-benda yang boleh memecah belahkan, bergaduh agar kita tak sakit hati, tak menjawab, bergaduh-gaduh, left dah group. Cuma bila left group, tak payahlah wujudkan group yang baru. Dia menyebabkan handphone jadi hang. Dan tak payahlah lawan. Tak payah ada group pun tak. Cuba ada orang tertentu, dia tak nak ada, dia tak ada langsung WhatsApp. Dia pakai handphone 3310 Nokia dulu. Dia kata senang Ustaz, saya tak ada WhatsApp pun tak ada. Dia pun tak tahu apa yang berlaku. Tapi dia baca surat khabar, dia baca apa, internet, apa semua dia baca. WhatsApp tak ada, dia tak nak bergaduh. Kadang-kadang bergaduh tu lah, bermasalah je ni antara jiran tetangga kerana WhatsApp. Salam Datuk, dengan keadaan negara sekarang ni, apa yang perlu seorang Muslim lakukan untuk mengajak orang lain terus bersatu? Saya pun tak faham. Kita nak ajak orang bersatu, kita sendiri pun tak bersatu. Sebab kita dulu kena tunjukkan contoh yang baik. Bab rasuah, kita kena tunjukkan yang kita tidak rasuah. Ni kita orang Islam, kita rasuah. Kita tunjukkan contoh yang tak baik. Jadi akhirnya orang bukan Islam kata apa ini? Kata bahawa Islam, tapi kita tidak tonjolkan Islam yang sebenarnya. Itu sebab kita dari awal kita tidak setuju dengan rasuah, kita tak setuju dengan pempecahan, kita tak setuju dengan perbalahan. Kita nak kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Itu yang sangat penting. La haula wala quwwata illa billah. Sebab saya tuan-tuan, dari dulu lagi saya dah cakap, masa saya selalu forum dengan Ustaz Abdullah Khairi, sama dekat satu pentas dengan Ustaz Azhar, Ustaz Aslim dan ramai ustaz-ustaz yang lain. Daripada dulu lagi saya cakap, dalam ceramah, dalam apa saya penyampaian, jangan tutup peribadi. Sebab satu hari nanti sila bulan, orang yang kita tutup itulah akan jadi kawan dan sahabat baik kita. Nampak tak? Jadi kenapa kita perlu berbalas sama sendiri? Sebab saya tak ada masalah dengan semua orang. Kita kawan, kita bersahabat dengan semua orang. Sebab setiap orang ada pandangan masing-masing. Bila kita nak mengutuk, akhirnya kita akan malu sesama sendiri. Alhamdulillah, kami tetap heran. Walaupun orang kata pandangan ustaz ni lain dengan ustaz lain, tapi kami tetap dalam satu grup. Bila dalam satu grup, kami tak bincang pun tentang isu-isu yang membawa pada perbalahan. Tetapi kami bincang apakah next solution yang kita kena buat sama-sama dan kita kena fikirkan sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya cukup sekali itu dah pukul 9 malam. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan dan murahkan rezeki kita semua.